Syarikat-syarikat pemula teknologi dari Singapura kini boleh memanfaatkan Perikatan Inovasi Global di New York bagi membantu perniagaan mereka berkembang. Ini tambahan kepada sebuah wadah sedemikian di San Francisco dan lagi 16 di bandar-bandar serata dunia. Wadah itu menyatukan rakan-rakan luar negara di hub-hub inovasi utama dan di pasaran-pasaran permintaan utama dunia. Perikatan Inovasi Global di New York dilancarkan Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong. Tahun lalu, syarikat pemula Singapura berjaya menarik pelaburan hampir 11 bilion dolar Amerika, naik 40% berbanding 2019. There are limited opportunities for startups in Singapore to grow, and that's why Singapore-based startups have to venture abroad, and there is no better place to go to than right here in the US, New York City. It's a huge domestic market, large economy, significant population base, and on top of that, you have a deep bench of talent, tech expertise, and access to capital. And all this makes New York City an ideal launchpad for startups from around the world. DPM Wong menambah bahawa inisiatif seperti ini akan terus meneguhkan lagi ikatan ekonomi antara Singapura dengan Amerika Syarikat. Enterprise Singapore sudah pun membantu ratusan syarikat tempatan berkembang ke luar negara. Bagi kohort pertama di New York ini, ia merangkumi para peniaga dalam bidang seperti tenaga bersih, jagaan kesihatan dan khidmat keuangan. Antara mereka termasuklah syarikat NewsQ yang ditubuhkan pakar bedah telinga, hidung dan tekak Dr. Lin Lim. Imagine the patient walks into my clinic, local anesthetic eardrops, click, home in an hour. NewsQ mencipta alat deria robotik pertama di dunia menggunakan tangan bagi pembedahan ventilasi saluran telinga. Kementerian Tenaga Manusia MOM mengumumkan sekitar 1,000 dormitori pekerja hijrahan sekarang harus mematuhi piawai lebih tinggi menjelang 2030. Itu ia perlu mempunyai piawai kehidupan dan kebersihan lebih baik lagi. Menjelang tahun 2040, dormitori-dormitori tersebut harus mematuhi piawai baru yang diumumkan pada 2021 selepas COVID-19 melanda. Itu bilik dormitori hanya boleh menempatkan sehingga 12 penghuni saja. Katil-katilnya perlu diletakkan pada jarak 1 meter antara satu sama lain bagi membantu mengurangkan jangkitan penyakit. Selain itu, tandas juga hendaklah dipasang di dalam bilik. Tandas umum hanya dibenarkan berdasarkan kes demi kes. Pada keseluruhannya, ini juga bermakna bahawa akan ada ruang 3.6 meter persegi bagi setiap pekerja dan pada 2040 ia akan berkembang kepada minimum 4.2 meter persegi seorang. Lebih dari sekadar trend, wadah TikTok Live membuka peluang baru kepada peniaga seperti Cedok Cookies SG untuk meluaskan lagi perniagaannya. Wartawan kami Syah Yusof menjenguk dapur seorang peniaga dari rumah HBB yang memanfaatkan kaedah pemasaran online itu. Bermula sebagai satu hobi, jualan biskut kini menjadi satu lagi sumber pendapatan buat Cik Nur Atika Jasman sekeluarga. Untuk menguji sama ada biskutnya mendapat sambutan, Cik Atika berjinak-jinak dulu memulakan perniagaan dari rumahnya sejak setahun yang lalu. Sedia maklum persaingan yang sengit dan bagi memberi pengalaman yang lebih menarik, beliau menggunakan TikTok Live untuk menjual produknya. Hi everybody, welcome to Cedok Cookies SG. My name is Atika and as usual, kita ada 5 flavors of the week. So this week Usahanya ini terbukti berbaloi. Jumlah tempahan yang beliau dapat naik 10 kali ganda dengan hasil penjualan pula boleh mencecah lebih $3,000 setiap minggu. Bagi memastikan pelanggan terus melekat pada akaunnya, Cik Atika mengikuti trend yang popular dalam kalangan netizen. when dia nampak I buat cedok tu dia macam they want to stay. And alhamdulillah within like 10 minutes when I go live almost 150 viewers. Berkat kegigihan untuk melihat perniagaannya berjaya, Cik Atika kini mampu membantu suri rumah sepertinya mendapatkan pendapatan sampingan. Menurut AMP Singapura, semangat dan kecekalan yang dipamerkan Cik Atika itu antara ciri-ciri penting yang diperlukan setiap peniaga dari rumah. HBB itu harus menyediakan dirinya, contohnya dari segi infrastruktur, sama ada beliau boleh menampung jangkauan pelanggan dan perlu tahu kapasiti bisnes mereka. Selain itu juga,
HBB yang melakukan bisnes dari talian atau dari wadah-wadah tradisional juga perlu tahu syarat-syarat yang berkaitan perniagaan dari rumah. Lebih 600 peserta sudah pun menjalani program niaga mikro AMP sejak ia dimulakan pada 2005. Buat pertama kalinya dalam tempoh 11 tahun, Angkatan Bersenjata Singapura SAF menjalankan latihan menembak peluru hidup berkenderaan peringkat batalion semasa latihan Wallaby di Australia. Simulasi perang ini memberikan anggota tentera pengalaman paling mirip dengan pertempuran sebenar. Latihan menembak ini dijalankan selepas perancangan teliti serta latihan berminggu-minggu. Kekuatan ketenteraan Singapura dipamerkan dalam latihan menembak peluru hidup gabungan melibatkan Angkatan Udara dan Batalion Berkenderaan Angkatan Darat. Dalam simulasi ini, kenderaan-kenderaan berperisai T-Rex dan Bell Rex sedang marah ke kawasan musuh. Untuk melemahkan pertahanan lawan, pasukan di darat meminta bantuan dari udara. Dalam masa beberapa minit, jet-jet pejuang F-16 dan helikopter Apache muncul di udara untuk melancarkan roket ke sasaran musuh bagi melumpuhkan ancaman. Manuver tembakan hidup berskala besar merupakan latihan yang paling realistik. Latihan live firing ini boleh mengesahkan kesediaan operasi sesebuah unit ketenteraan. Kawasan latihan Shaw Water Bay ini yang besar 4 kali ganda saiz Singapura memberi kami peluang untuk menjalani latihan di peringkat batalion. So with this, we are in a good position to continue and allow NSFs and NSmen to experience more large-scale exercises in a realistic urban environment. So such overseas training opportunities, I think, will ensure that SAF remains effective and capable in defending Singapore when the need arises.